Assalamualaikum semua. Jangan lupa askar-askar Mr. Ura like, share dan subscribe. Bantu channel ni untuk menyebarkan berita yang baik untuk semua. Assalamualaikum. 8 hari bulan Mac 2024. Kita cerita sedikit tentang satu letupan besar berlaku di satu bangunan di Gaza, di mana Al-Qassam berkata 20 askar IDF yang sedang bersembunyi di dalam bangunan ini di Haman City telah diletupkan. Al-Qassam meletupkan bangunan ini dan berkata 20 askar IDF KIA kill in action. Di Hai Zaitun, Syaril Quds berkata yang mereka meletupkan beberapa Israel punya tank dan mereka menyerang askar Israel dengan mortar. Dan di Lubnan juga Hizbullah di Matula area Hizbullah menyerang kawasan ini dan Israel juga menyerang kawasan Lubnan. Dan kita cerita sedikit tentang offer US gencatan senjata. Dari Hamas, Politik Biro Mahmud Mardawi berkata gencatan US berat sebelah. Israel tak keluar dari Gaza dan Israel tidak lepaskan tawanan Palestin dan hanya Israel nak tawanan Israel dilepaskan. Dan ini berat sebelah, baik tak payah berbincang, katanya. Dan juga penceroboh Israel sudah buat tapak untuk buat rumah di Gaza. Jadi perbincangan ini tergantung. Jadi kita dah tahu bulan puasa ni peperangan masih tidak berhenti. Lagi beberapa hari bulan Ramadan akan tiba. Jadi perang masih takkan berhenti. Kalau nak dilihat dari perbincangan ini tergantung teman-teman. Joe Biden akan buat speech hari ini selama 1 jam. Dan banyak komen Jangan-jangan dia pengsan tengah buat tu. Kita nak lihat apa yang dia akan perkatakan hari ini. Penting Dan kita akan lihat apa yang dia akan ucap. Tengoklah tentang Gaza ke apa ke. Kerana tahun lepas pun dia datang juga buat speech seperti hari ini, tapi dia hanya banyak bercerita tentang China, yang dia berkata Xi Jinping adalah diktator masa tu. Dan tahun ni kita tak tahu. Ini adalah tahun terakhir dia membuat speech dan lepas ni dia tidak akan menjadi presiden di US lagi. Kita cerita sedikit apa terjadi di barisan hadapan perang Ukraine. Di Lugansk dan Donetsk City masih Ukraine menyerang bandar ini dengan misail HIMARS dan 155 mm shell. Selagi bandar-bandar ini tak aman selagi itu Rusia tidak akan berhenti perang ini. Keadaan perang yang sengit di mana-mana dengan kedua-dua belah pihak hanya berada 60 meter antara satu sama lain. Dan askar ini jika mereka cuba meninggikan kepalanya silap bulan hilang kepala Dan di ADFK zone 35 meter saja askar Ukraine dan Rusia berdepan. Dan ada tempat banyak periuk api sebab tu mereka jauh antara satu sama lain. Dan askar Ukraine tak dekat sangat di Zaporozhia. Kerana adalah mereka berperang menggunakan artileri frontline. Frontline mereka kemungkinan sejauh 1 kilometer Dan sekarang EU juga panik kerana US masih tidak memberi bantuan 61 bilion kepada Ukraine. Dan bagaimana Ukraine nak survive tanpa US, EU lemah, tanpa US, NATO lemah. Dan Zelensky yang sedang bertemu Mitsotakis Prime Minister daripada Greece di Odessa. Mereka bertemu untuk bertemulah. Memang cari pasal lah mereka ni. Alih-alih apabila mereka bertemu, Rusia menghantar misail dan meletupkannya 500 meter. Jaraknya 500 ke dalam 1000 meter jarak daripada mereka, di mana mereka berada. Mungkin ini adalah serangan amaran untuk mereka daripada Rusia. Kenapa nak bertemu di Odessa? Kerana Odessa pun sekarang semakin sengit perang di sana. Dan Zelensky berkata yang kamu lihat Rusia punya bom di mana-mana saja dan tidak kira siapa yang mereka nak bom. Dan Rusia dah kata jangan buat pertemuan di Odessa kerana Odessa sangat sengit.
Tapi Zelensky dan Mitsotakis degil pilih Odessa. Walau Annalena Baerbock juga membuat pertemuan di Odessa juga diserang dengan Rusia drone. Ada gambar yang menunjukkan dia berlari kerana untuk menyelamatkan diri. Dan kenapa pemimpin ini memilih Odessa? Mungkin mereka ni plan untuk mencari simpati dari dunia yang Rusia semakin nak merampas Odessa. Dan seperti Rusia cuba membunuh Zelensky juga, ini yang mereka nak tunjuk nyawa Zelensky dalam bahaya. Dan EU juga risau senjata untuk Ukraine. Dan mereka membeli 800,000 shell untuk Ukraine. Dan shell ini mahal teman-teman. Dan harganya hingga 3 hingga 4,000 sebiji. Shell artillery 155 ke kita tak tahu. Tapi harganya 3 ke 4,000 dolar sebiji. Dan shell ini shell lama tapi mereka terpaksa beli untuk Ukraine. Dan malah US pun mengaku yang pengeluaran shell Rusia jauh lebih banyak. Dan 800,000 shell ini menyebabkan Ukraine menang ke? Tidak teman-teman. Dan negara EU akan berkongsi duit untuk membeli senjata ini. Mereka berkongsilah ramai-ramai untuk membeli 800,000 shell ini untuk diberikan kepada Ukraine. 800,000 pun kalau Ukraine satu hari menggunakan paling kurang pun 6,000 teman-teman. 6,000 shell Ukraine gunakan. Ini tak termasuk kalau mereka sekarang sedang mempertahankan Kiev teman-teman. Ukraine ni sedang mempertahankan Kiev. Dan tak tahulah lepas ni kalau Kiev dah habis, kalau mereka sempat Zelensky angkat bendera putih, selamatlah separuh Ukraine. Kalau tidak, kalau Rusia dah melepasi Dnieper River, saya rasa Rusia tidak akan balik lagi. Kerana tidak ada lagi bandar-bandar besar yang tinggal untuk Ukraine. Kerana sekarang pun bandar kedua terbesar Ukraine, Kharkiv pun Rusia sedang menyerang. Akan jatuh ke tangan Rusia, tak tahu berapa bulan bandar kedua terbesar tu. Dan bandar pertama kita tahu di belakang Dnieper River, kita pun tak tahu bila Rusia akan dapat. Jadi sampai bila teman-teman perang Ukraine? Putin kata sampai hujung tahun ni. Hujung tahun ni kalau Ukraine degil juga, masih nak berperang, saya rasa lepas Rusia dah keluar daripada, dah melepasi Dnieper River, saya rasa tahun depan dah tak ada lagi peta Ukraine dalam dunia. Assalamualaikum. Hurrah everybody.